Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, kita masih lagi dapat melazimkan diri kita mengabdikan diri kepadanya. Dan lebih bersyukur lagi kita dapat bertemu kembali, menghubungkan silaturahim dan seterusnya menyambung kembali kuliah maghrib yang membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita petik daripada kitab tafsir Al-Munir juzuk yang kedua ini, yang mana tertangguh lebih kurang 4 bulan lah, yang mana kita sedia maklum sampai hari ini kita masih kekal, kalau masjid kekal ikut SOP. Walaupun di luar sana kita lihat semakin longgar, selari dengan kebenaran-kebenaran yang diberikan, tapi kita masjid ni tetap kekal ikut SOP walaupun orang berbunyi macam-macam, sehingga kan mempertikaikan, mengatakan apa lepak lobai ni semua buat, nak semayang pun tak boleh, katakan. Dia kalau apa yang berlaku di masjid pula tu, fitnahnya lebih besar. Orang akan lebih memburukkan masjid. Inilah masjid, dia kata. Inilah masjid. Sebab masjid lah. Sebab masjid sudah. Sebab itu masih kekal pada hari ini. Dan kita tetap bersyukur kerana dalam musibah wabak yang menimpa kita, masih lagi Allah berikan banyak rahmat, pertolongan dan hikmah yang sangat besar, yang mana kalau kita kupas nanti ayat-ayat Allah ni, kita akan jumpa hikmah-hikmah segala yang dijadikan oleh Allah. Kita sambung tafsir Kalau ikut dalam rujukan saya ni, bertanda di muka surat 149 juzuk yang kedua ni, dah di hujung-hujung dah. Tafsir pada ayat 178 hingga 179. Kita dah lalui tafsir dia beberapa kali, dah masuk ke hujung-hujung ni ialah pedoman hukum hakam. Kita nak ulang dah panjang, nak ulang balik dah panjang. Jadi kita sambung, walaupun barangkali kita dah lupa dah bagaimana tafsiran ayat ini, tapi sebagai betul 149 Walau bagaimanapun kita rujuk kembali ayat dia apa dan pengertian, supaya bila kita pergi terus kepada sambungan pedoman ayat, hukum hakam, pengajaran yang boleh kita ambil iktibar, kita sekurang-kurangnya masih nampak lagi lah, maknanya kita faham. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 178 hingga 179 ini ialah tentang pensyariatan dan hikmah qisas, hukum jenayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ayat yang masyhur.
wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, difardukan, diwajibkan ke atas kamu ini menjalankan hukuman qisas. Apa dia qisas? Balasan yang setimpal, yang seimbang. Fil qatla, dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Maknanya qisas ni balas balik. Perbuatan dia membunuh, maka dia ada balasan sehingga kepada hukuman dia pula akan menerima hukuman mati, dibunuh secara diadili. Sambungannya lagi, al-huru bil huri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Dinyatakan secara terperinci orang yang dibunuh itu bagaimana matinya, siapa, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, orang biasa bunuh orang biasa. Al-'abdu bil 'abdi, hamba dengan hamba. Kemudian perempuan dengan perempuan. Jangan nanti oleh kerana yang dibunuh itu perempuan, maka balas bunuh itu kepada lelaki. Kalau yang dibunuh itu yang membunuh itu perempuan, maka hukuman balasan itu dikenakan bukan kepada perempuan itu, tapi kepada ayah dia, sebab ayah dia bertanggungjawab. Padahal bunuh anak. Jadi begitulah adilnya Islam. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka sesiapa, iaitu pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan daripada saudaranya, keampunan daripada waris yang dibunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik bi ihsan tadi dalam menuntut ganti nyawa. Dia maafkan, lepas itu dia tuntut ganti rugi. Biasanya ganti rugi dalam bentuk harta, ganti rugi dalam bentuk bayaran. Maka bila minta ganti rugi, jangan melampau-lampau. Kau dah bunuh anak saya tuntut 10 bilion dolar Amerika. 10 bilion, mana nak cokau? Pendapatan negeri 9 pun 200 juta. Tak sampai 1 bilion, tiba tuntut dekat mahkamah 10 bilion. Mana nak cukau? 1 negeri 9 pun tak cukup lagi. Tapi saya sebut 200 juta tu dulu. Mungkin mutakhir ini semakin meningkat ekonomi, lebihlah. Jadi jangan diviralkan saya mengatakan 200 juta marah MD nanti. Ada peningkatan, tapi itu dululah, 5-6 tahun dulu. Kemudian zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Maka yang demikian itu, kenapa yang demikian itu adalah suatu keringanan daripada Tuhan kamu. Takhfifun min rabbikum, keringanan, takhfif, ringan, dan juga rahmat. Allah berikan rahmat dalam bentuk kemudahan. Rupanya dalam membunuh ni, tapi bila ada kemaafan, nak berbaik apa semua, Allah berikan kemudahan sedikit dengan penuh rahmatnya. Faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas, maknanya dengan niat nak balas dendam, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Azabun alim. Azab ni azab lah, alim sangat sakit, pedih. Itu alim. Alim bukan alim orang berilmu. Alim ini ialah alim sakit yang tidak terhingga. Alim itu ain, daripada perkataan ilmu, orang yang berilmu. Kemudian Allah sambung pada ayat
179 sebagai penutup, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Ada jaminan hidup, jaminan hidup. Jadi daripada pengertian itu kita faham apa kehendak ayat ini. Dalam tafsir kita dah ikuti sebelum ini, tuan-tuan yang ada kitab tu boleh rujuklah, cuma saya nak sambung terus kepada yang kita berhenti tu sampai 5 hukum yang sebelum ini telah diterangkan, iaitu bagaimana keadaan perbahasan dia apa tentang perkara fiqh yang dibincangkan dalam pedoman hidup dan juga hukum hakam ni. Kita telah bincangkan hukuman mati ke atas orang merdeka kerana membunuh hamba. Macam mana hukum dia? Orang yang bebas, taraf dia orang biasalah. Kalau sistem hamba tu ada, tapi dia bunuh hamba. Hamba ni maknanya orang yang tidak bebas, kepunyaan tuan dia. Tarafnya maknanya rendah. Tapi sistem ni dah tak ada. Yang ada sistem bibik saja. Bibik pun mahal bayar. Bayar mahal. Kemudian hukuman mati ke atas seorang muslim kerana membunuh minal kafirin. Macam mana hukum dia? Itu semua kita dah lalui. Panjang lebar perbahasan dia. Kalau kita masih ingatlah. Kemudian hukuman mati ke atas lelaki yang membunuh wanita. Berbeza-beza ke hukuman dia. Dia ada perkiraan-perkiraannya lah. Ada kaedah dia. Hukuman mati ke atas bapa yang membunuh anak, ada ke? Hukuman mati ke atas orang yang berjemaah, dia bunuh orang beramai-ramai, dia ramai, dia bunuh seorang. Macam mana? Macam sebelum ni, seorang yang bergelar Tan Sri dicolik, kemudian dituntut wang tebusan 149 juta. Banyak duit orang tua tu. Tapi oleh kerana dia kata tak mampu, berunding sampailah 27 juta. Setuju dah 27 juta. Pencolik dan pembunuh setuju 27 juta. Banyak duit tu, 27 juta nak bagi. Alih-alih bila urusan keluarga dah report polis dah cari, sudah dibunuh kawan tu. Jumpa lah dalam rumah. Sudah kena cokau semua. Jadi begitu. Bagaimana kalau dalam Islam? Kesetaraan dalam melaksanakan qisas. Barulah kita masuk yang ke-6. Iaitu menerima diat dari pembunuh yang membunuh dengan sengaja. Apa dia diat tu? Dalam diat ni maknanya ganti rugi lah. Diat maknanya bila ada kemaafan, lalu tak jadi hukuman qisas ke atas pembunuh, ganti dengan diat. Ganti rugi bentuk keuangan, diat, denda, ataupun dia bayarlah, menuntut diat tadi. Dalam hal menerima diat daripada pembunuh ni, yang membunuh dengan sengaja, ada dua pendapat dalam hal ini. Almarhum Dr. Abah Zuhaili dalam tafsirnya menyatakan perbezaan pendapat dalam kalangan imam mazhab. Menurut pada pendapat Imam Malik, iaitu mazhab Maliki, dia berdasarkan riwayat Ashhab ni, maknanya perawi yang menyatakan dalil kepada pendapat ini. Termasuklah juga Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal. Maknanya mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Dalam ni tak ada Hanafi dinyata. Apa pendapat mereka tentang menerima diat dari pembunuh ni? Wali mangsa mempunyai pilihan. Ahli waris dia, ahli keluarga dia. Ahli keluarga
si mati yang dibunuh ini mempunyai pilihan sama ada menuntut hukuman kisos atau menuntut diat. Dia ada pilihan. Dia tak boleh tuntut dua-dua. Dia menuntut supaya hukuman kisos ke atas orang yang membunuh keluarga dia. Dalam masa yang sama tuntut lagi ganti rugi. Kawan tu akan dihukum bunuh. Maknanya kalau jatuh sabit kesalahan, dan dia akan dihukum dengan hukuman mati. Lepas tu dituntut ganti rugi pula lagi, sebab yang dibunuh itu ialah bapak ni. Kami dah hilang sumber tempat bergantung, dia kata. Jadi tak boleh. Dia maknanya diberi pilihan. Nak pilih kisos, balas bunuh, atau tuntut diat. Maka bila tuntut diat, dia akan terlepas daripada hukuman bunuh, hukuman mati. Walaupun tidak dipersetujui oleh pembunuh. Pembunuh tak setuju. Aku tak nak diat-diat, aku nak hukum kisos, aku nak mati juga. Dan tak kira, dan nak mati yo katakan. Ataupun bila kisos, keluarga tu tuntut kisos benar, tapi dia si pembunuh ni, saya bayarlah ganti rugi. Berapa nyawa abah kau? 10 bilion saya ganti. Dia jenis orang yang duit banyak agak. Macam tu. Tak, keluarga yang pihak si mati tak ada nak kisos juga. Jadi si pembunuh dia tak boleh pula demand. Kalau dia tak boleh tak setuju. Maka dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali ini berdasarkan kepada apa? Hadis daripada Abu Syurai Al-Khuzai, di mana hadis ini muncul pada masa bila tahun pembukaan Mekah, Futuhal Mekah. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? Man qutila lahu qutilun. Sesiapa yang dibunuh di kalangan, dalam kalangan warisnya, falahu an yaqtula aw ya'fwa aw ya'khudha ad-diyah. Dia yakni siapa? Wali waris ini tadi boleh membunuh atau memaafkan atau menuntut diat. Jadi dalam hadis ini ada kalimah aw, alif waw. Falahu an yaqtula aw yaqtula tu maknanya dia nak balas bunuh, au ya'fu atau dia memaafkan, au ya'khudha ad-diyah ataupun menuntut diat. Ini dalil, ada hadis Nabi. Pendapat ini juga berdasarkan bahawa pembunuh wajib mengekalkan nyawanya. Pendapat ini juga berdasarkan bahawa pembunuh wajib mengekalkan nyawanya kerana berdasarkan firman Allah, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Jadi maknanya ada ayat yang melarang, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Ini nak bunuh diri, maka daripada ayat ini dilarang membunuh. Maka dengan sebab itulah daripada ayat ini juga sebagai dalil bolehnya pilihan. Sebab jangan membunuh. Selain daripada membunuh, itu yang ganti diat, memaafkan dan diat. Berdasarkan kepada asas inilah, maka terdapat dua hukuman bagi kesalahan bunuh secara sengaja. Bunuh sengaja, rupanya bunuh ni perbahasan dia bunuh sengaja, bunuh tak sengaja. Tak ada niat nak bunuh, niat dia pukul aja, bagi orang tu rasa sikit sakit, bagi penampar jopun terus. Rupa penampar jopun dia power, padam terus kawan tu. Sama ada kisos ataupun pengampunan beserta dengan diat. Mana-mana hukuman yang dipilih oleh wali mangsa ini ataupun ahli keluarga, pesalah mestilah diterima. Sama ada kisos ataupun pengampunan serta dengan diat.
Mesti terima. Sebab itu jangan membunuh. Sebab itu hari ini mudahnya kejadian jenayah berlaku. Allah bagi bentuk-bentuk musibah supaya kamu berfikir pun tak fikir oleh. Tapi bagus pula masa zaman kita PKP tu, jenayah turun mendadak. Indeks peratus jenayah ni turun mendadak sehingga kan ada tompek tu 0%. Mencuri tak ada, pecah rumah tak ada. Rupanya ada hikmah Allah bagi. Rupanya keadaan macam itu, musibah penyakit tu menggurunkan. Tak ada vaksin, tak ada ubat. Kejap-kejap itu kita tengok dah hari ni seorang, lepas tu tengok 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampailah sekarang kekal 121. Banyak rahmat itu sebab tompek lain dengan mereka berjuta. Beratus ribu yang kono berjuta. Yang dah mati pun beratus ribu satu dunia. Sekarang kita bimbang gelombang kedua pula. Dengar kabarnya Cina dah kono gelombang kedua di Beijing pula. Korea pun dah kono. Kalau kita tak jaga-jaga, takut terkono lagi. Tu dia punya vaksin apa? Vaksinnya ialah penjarakan. Jarak ayo. Jarak dia 1 meter body. 1 meter body. Tu. Yang paling ikut SOP ni sekarang ni masjid, surau, sekolah. Berio botol kita suruh budak sekolah ni. Sebab dipantau. Tapi budak ni dia cerodik ni, dia tengok cikgu ni tak nampak kan, dia pun rapat. Bertepuk bertampar dia. Kalau saya nampak daripada jauh, hai. Dia pun faham bergerak dia. Jaga betul. Lepas dia keluar pagar tu kita tak dapat nak kawal dia. Kita tak dapat nak kawal dia. Kan? Jadi maknanya ada hikmah lagi tak berlaku. Sebab kebiasaannya sentiasa ada saja kejadian jenayah ni. Okey, itu pendapat yang pertama tadi. Menurut pendapat Abu Hanifah dan pendapat Malik berdasarkan Imam Malik ni, dari segi mazhab Maliki ni pun ada khilaf. Yang pertama tadi pada mazhab Maliki dia berdasarkan kepada apa? Hadis ataupun riwayat Abu Shuraih Al-Khuzai ataupun riwayat Ashab. Kalau Imam Malik berdasarkan riwayat Ashab, hadis berdasarkan Abu Shuraih Al-Khuzai. Ada 2 situ. Tapi yang Imam Malik ni pendapat yang pertama mazhab Maliki ni daripada riwayat Ashab, dan pendapat Maliki ataupun mazhab Maliki ni pada pendapat yang kedua ni Ibnul Qasim. Masyhur. Jadi Abu Hanifah ini pada mazhab Hanafi dan juga sebahagian pendapat lain pula mazhab Maliki ataupun Imam Malik ini, waris ni ataupun wali mangsa ni dia tak ada pilihan lain, dia qisas saja. Qisas saja. Jadi ada khilaf pendapat tentang pilihan orang yang membunuh secara sengaja ni, sama ada qisas sahaja ataupun qisas ataupun boleh maafkan dan diat. Jadi pendapat pertama tadi boleh maafkan dengan diat, pendapat yang kedua tak ada pilihan, qisas saja. Mereka tidak boleh menuntut diat kecuali jika dipersetujui oleh pembunuh. Dia beza tu. Beza. Perlukan persetujuan pembunuh. Adakah ini maknanya hukum yang bertentangan? Dia bukan hukum yang bertentangan. Hukum qisas tetap berjalan. Tetap berjalan. Yang pertama tadi, berjalan hukum qisas apabila waris hendakkan hukum qisas berjalan. Pembunuh minta, saya nak bayar dia, maka tidak diterima.
Walaupun pembunuh tadi minta diat, kerana yang boleh untuk membuat pilihan ini ialah waris kepada si mati. Tapi yang kedua ni dia terikat kepada pembunuh, waris pilih diat, kan? Maknanya hukumannya ialah bunuh, hukuman bunuh, kan? Pembunuh merayu kepada diat. Bila dia boleh terima diat ni tadi, barulah waris boleh terima hukuman selain daripada kisos ni tadi. Maknanya syarat dia ialah persetujuan daripada pembunuh. Dia bezanya, yang ini bersetuju, persetujuan pembunuh. Yang atas, yang pertama tadi, tak ada pilihan kepada pembunuh ni. Setuju tak setuju, waris dia minta macam mana. Jadi janganlah bertelagah. Sebenarnya perbezaan pendapat ini adalah memberi kemudahan kepada umat. Situasi suasana yang berbeza, situasi suasana yang berbeza, ya. Sebab itu dalam hukum fiqh ni memang sangat besarlah, sangat besar, sangat banyak, ya, perbahasan-perbahasan khilaf. Cuma jangan kita menghukumkan sampai kepada hukuman yang berat. Kafir kau ni, kau sesat. Macam malam Jumaat lah baca Yasin, tak baca Yasin, tak selesai-selesai. Yang bersetuju, dia kata sunat. Yang tak bersetuju, dia kata bid'ah. Nabi tak buat, dia kata. Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama, dulu dia mufti wilayah. Dia pernah memberi kuliah di sebuah surau. Kebetulan saya pun beri kuliah dekat situ. Situ ramai orang bijak pandai. Satu ketika kumpulan yang tak setuju baca Yasin ni, dia mengumpul dana, dia cetak surah Kahfi. Cetak ayat surah Kahfi macam surah Yasin. Bila malam Jumaat, dengan berhujahkan bahawa apa, surah Kahfi ni ada dalil Nabi baca tiap malam Jumaat surah Kahfi. Lalu diedarkan, maka orang pun bila nak baca ni, saya biasa baca Yasin ni pula Kahfi ni panjangnya, katakan. Dah berlaku pertelagahan, kan? Lelama orang yang tak nak baca Kahfi ni dia keluar, tinggal orang yang nak baca Kahfi, yang berpegang kepada pendapat ini. Minggu depan orang kumpulan Yasin pula nak kuasai, dia panggil seramai-ramainya, ramai pula kami nak Yasin ni, tak nak Kahfi. Orang yang Kahfi, orang yang nak Kahfi ni pula keluar. Sama ada nak baca surah Yasin, surah Kahfi, Quran, dua-dua tu beramuknya bermasa muka keluar, kan? Tak apa lagi lah keluar. Tapi kalau berbunyi kau ni bid'ah, sosek, kau sesat, dah dihukum je kawan tu. Jadi pening jawatan kuasa surau, sudahnya panggil Dr. Zulkifli Al-Bakri beri kuliah. Hampir setahun kuliah benda khilaf ini. Habis saja tempoh tu, dia pun maknanya dah tamat pengajian ni, dia pun tak mengajar di situ lagi. Aman damai, semua yang kata nak Kahfi, yang nak Yasin ni aman damai. Sehingga kan ada dua-dua ada dalam tu dicetak. Surah Yasin ada, surah Kahfi ada. Akhirnya kembali baca Yasin sebab dia lebih pendek, sesuai antara maghrib ke isyak tadi. Nak baca Kahfi silakanlah, lepas itu ke besok pagi hari Jumaatnya, dia mula malam Jumaat sampai hari Jumaat, kan? Sebelum nak pergi sembahyang Jumaat, bacalah. Pagi subuh Jumaat, bacalah Kahfi, tak ada masalah, kan? Kalau sekolah saya, amalan dia, saya di SMK Seremban Jaya 2 bergili-gili. Pagi tadi surah Kahfi, kita tak boleh himpun pelajar dalam kelas pakai siaran langsung, pakai macam ni daripada pejabat. Pelajar jadi imam,
Minggu lepas Yasin. Je masing-masing. Cikgu duduk dekat dalam kelas jaga. Lepas tu yang dalam bilik guru pun yang mana Muslim duduk. Saya duduk di pejabat saya, pengetua di pejabatnya, Yasin. Bacalah sama-sama. Bunyi speaker tu kuatlah. Pagi tadi kahfi. Tapi tak dapatlah satu penuh kahfi tu sebab dia panjang. Baca ayat yang awal, lepas tu yang hujung. Supaya kita meraihkan kedua-dua tu. Sebab pendidikan tak adalah kita nak terlibat dengan tohmahan-tohmahan bid'ah dan sebagainya. Jadi yang ini hukum qisas. Jadi tak perlu nak bid'ah kan, sebab pendapat dua-dua batu. Baik. Jadi dengan syarat dipersetujui oleh pembunuh. Ini kerana apa? Ayat berkenaan hanya menyebut soal pengampunan. Pengampunan saja. Jadi sesiapa diberikan sejumlah harta daripada saudaranya, hendaklah dia membalasnya dengan baik dan hendaklah ditunaikan oleh pesalah. Ya. Tidak disebut sama sekali soal pembunuh wajib membayar diat jika dipersetujui oleh wali mangsa. Dalam ayat tu tak ada. Dalam ayat itu hanya disebut apa? Soal keampunan. Kan dalam ayat tu soal keampunan, soal dimaafkan. Ya. Sebab apa dia kata di situ? Faman ufiya lahu ya, min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ya. Sesiapa yang dapat sebahagian keampunan itu, kan soalnya keampunan. Dia bukan cakap soal apa? Wajib diat. Siapa yang dapat keampunan? Jadi perbezaan ini ialah perbezaan kefahaman maksud ayat. Jadi tak perlu bertelagah. Mereka berpandukan hadis juga, hadis daripada Anas yang menyebut kisah Ar-Rubai, ya. Beliau ialah ibu saudara pula kepada Anas bin Malik yang telah mencederakan gigi seorang wanita. Lalu dirujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun menjalankan hukuman qisas. Al-qisasu kitabullah, al-qisasu kitabullah. Nabi kata qisas menurut kitab Allah, qisas menurut kitab Allah. Bila kitab Allah ni Quran, dalam Quran tu dah suruh ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Macam puasa, kutiba alaikumusiyam, telah difardukan kepada kamu berpuasa. Tu yang kita puasa bulan Ramadan tu wajib. Kan? Tuan-tuan tentu lelah bulan Ramadan baru ni kan, sebab tuan-tuan cemerlang jadi imam penuh kat rumah. Imam kita pun tak penuh kalau dekat masjid ni bergili. Imam masjid bila bertugas pun bergili. Esei pun kalau jadi imam pun dijemput. Kajak kan surau ni jemput, kajak kan masjid ni jemput. Dululah masa tengah kuat sihat, lutut tak longgar. Kan? Ini dah longgar padan muka saya katakan. Itu pun bergelek. Tapi kali ni Ramadan penuh dengan saya anak saya tak nak jadi imam. Ayah. Kita dah latih dia ayah. Penuh sebulan jadi imam. Maghrib imam, sembahyang sunat tak adalah dia nak berimam. Memanglah sembahyang sunat katakan. Isyak sekarang imam, tarawih imam, witir. Tiap-tiap malam penuh 30 malam Ramadan. Cemerlang orang lelaki semua. Yang tak roti jadi imam buka kitab. Tu hikmah dia. PKP. Baru tahu ayah ni roti jadi imam ke tidak. Anak mengaji sekolah agama, pula kono abah terkiang-kiang ni. Macam ni dah, yang kau lah jadi imam katakan. Anak jadi imam. Baru tahu kan. Tuan-tuan pun cemerlang jadi imam kan di rumah. Kan? Tiap-tiap malam maknanya anak salam. Mana kita dapat bersalam tiap-tiap malam? Kan bulan Ramadan, anak dekat universiti sebelum ni, anak dekat asrama sebelum ni, dan nak dekat raya baru balik. Aduh, hikmah dia kan. Rasa nak pula lagi kita kan. Tapi togoklah kita kata kan.
Jadi begitulah kan. Sebab itu kitab Allah, kata Nabi ulang kitab Allah. Biasa Nabi ulang 3 kali lah. Baginda tidak memberi pilihan. Jadi berdasarkan hadis ini, dalil ini berdasarkan kepada hadis ini, maknanya tak ada pilihan. Nabi tak kata kisos kitab Allah, kisos kitab Allah, kisos kitab Allah. Maknanya Nabi suruh utamakan ini adalah perintah Allah. Ya, tidak ada pilihan kepada mangsa untuk memilih sama ada kisos ataupun dia, tak ada. Perkara yang jelas berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW bahawa hukuman yang wajib bagi kisah membunuh secara sengaja ialah kisos. Sebab itulah ini kisah orang yang mencederakan gigi. Laki sampai boleh ompek pula. Apa? Dah dia hendak pula adil. Pula orang perempuan tak boleh ke nak ompek pula? Tak boleh lah. Adil bukan sama rata. Pembagian harta. Pula anak lelaki pula dapat satu bahagian, anak perempuan separuh. Dah berbunyi anak perempuan. Mana adil kata? Adil mestilah sesama dapat satu bahagian. Abang satu bahagian, saya pun satu bahagian. Abah kita sama, kata kan. Ada pertimbangan lain. Orang lelaki ni dia menanggung, orang perempuan ini ditanggung. Itu ada pertimbangan dia. Jadi jangan nampak adil sama rata. Adil meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Menurut Imam Al-Qurtubi, dia pun imam ulama tafsir, pendapat yang pertama adalah lebih tepat kerana disokong oleh hadis Syuraih. Tambah pula dia lebih jumhur, lebih ramai, sebab 3 mazhab di situ. Hanafi, Abu Hanifah, Maliki, sebahagian Maliki yang pegang kepada hadis Syuraih ini. Ada juga satu lagi hadis tadi. Kemudian Syafi'i, bukan Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Abu Hanifah yang inilah. Jadi jelas ya, dalam soal membunuh sengaja ini ada khilaf dari segi kisos ke ataupun boleh diat. Ya. Itu rumusan hukum. Seterusnya dalam senarai yang ke-7, tapi malam ni yang kedua lah kan. Apakah wanita boleh memberi pengampunan? Apa maksud di situ? Pendek saja. Beberapa ulama salaf ni ulama dahululah, selepas sahabat dipanggil tabi'in, tabi'in. Seperti Hasan Al-Basri, seperti Imam Qatadah, seperti Az-Zuhri, Ibnu Shibramah, Al-Layth, Al-Auza'i. Ini semua imam-imam besar berpendapat bahawa wanita tidak boleh memberi pengampunan. Walau bagaimanapun pendapat mereka ini tidak dipersetujui oleh ulama yang lain. Menurut ulama lain, wanita boleh memberi pengampunan bagi hukuman kisos. Jadi dia khilaf. Tiba-tiba waris yang ada perempuan yang kena bunuh anak, waris yang ada mak dia saja, mak dah tentu perempuan. Jadi macam mana mak ni? Dia nak tuntut keadilan terhadap anak ni yang dibunuh. Boleh tak dia beri pengampunan? Satu pendapat kata tak boleh, satu pendapat lagi kata boleh. Maka bagaimana nak rumus perkara ini? Maka dia terpulang kepada keputusan Al-Hakim. Hakim pilih yang mana, menetapkan yang mana. Dia melihat kepada situasi dan keadaan, dia kata boleh, katakan tak ada masalah. Sebab itu walaupun kita ni negari 9, tapi almarhum Datuk Murtada ni cukup teliti dalam soal khilaf ini, sehingga kan dia meraih semua mazhab. Meraih semua mazhab. Kita nampak gaya orang tua je kan. Kita nampak almarhum Datuk Murtada ni gaya orang tua, nampak laih dia, tapi pemikiran dia cukup jauh, meraihkan mazhab. Sebab itu kita solat Jumaat tak ada masalah. Paling kurang 4 orang jalan, dia kata.
Jawatan Kuasa Syarak Negeri pada hari ini di bawah ketuanya Mufti Datuk Yusuf Ahmad kekal dengan pandangan meraihkan 4 mazhab di negeri 9. Kalau orang yang ada 4 orang ya, tabah tu ada 4 orang ya, maka 4 orang ni lah solat berjemaah Jumaat. Mazhab mana? Hambali. Syafi'i paling ramai 40. Saya pernah duduk di Sarawak, mengajar di Sarawak. Dia pakai Syafi'i saja 40. Yang bayarnya 20 orang. Orang Islamnya 1000 tapi datang masjid 20 orang. Saya khutbah. Saya dijemput jadi imam 20 orang je. Habis khutbah semua. Semayang Jumaat, Allahu Akbar semua. Assalamualaikum. Bilal pun bangun lepas tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada semayang sunat dah lepas tu. Tahu dia bangun qamat semayang zuhur 4 rakaat. Buat juga sebab saya dah duduk di Sarawak. Takkan saya nak lawan pula fatwa di situ. Fatwa tu betul Imam Syafi'i punya pendapat, tapi dia pakai itulah satu. Sekarang saya tak tahulah. Ya. Tapi Negeri 9 dia raikan. Pakai. Dalam hal korban, satu Malaysia zakat pada hari ini pakai pendapat Hanafi. Duit. Syafi'i punya pendapat berzakat ni kalau lembu, zakat tu lembu bawa ke pusat zakat. Bila bawa lembu, mana nak ditambik lembu kat pusat zakat tu? Beratus lembu kat pusat zakat tu. Siapa pula nak jaga Padi, mana nak ditimbun kan? Satu gudang pula kena buat. Kan? Maka diganti dengan nilai mata wang. Mata wang itu pendapat pada Hanafi dan dipakai pada hari ini. Memang kita zakat sekarang ni pakai duit dia. Gantikan dengan nilai duit pada lembu berapa ekor kita zakat. Tanaman apa kata padi, kita gantikan dengan duit. Jadi janganlah bertelagah katakan. Maka dalam hal perempuan ini ada 2 pendapat. Kan? Masuk Isyak kan? Waktu kecederaan. Dah lama tak main bola kan, pemain bola ni tengah meraung ni, bila nak berlatih. Hari ni Menteri umumkan kata 15 Ogos baru boleh ni yang bersentuh punya ni. Berlatih tak bersentuh boleh katakan. Anak kita, cucu kita yang main bola pun meraung, bila nak main bola ni. Pekso dah tak ada, Jahannam dah tak ada pekso dah, tak ada UPSR kan. Nak masuk sekolah agama macam mana nak pilih esok tu? Mungkin adalah nanti ulian yang penilaian dia tetap ada lah. Last sebelum kita tamatkan kan, panjang pula perbahasannya. Adakah tuntutan dan bayaran dengan cara yang baik ini wajib ataupun sunat? Perbahasan dia wajib ke sunat bayaran dengan cara baik. Sebab daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, man ufiya tu, bila dapat pengampunan ikutlah cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa ni. Ayat ini merupakan apa? Pada ayat 178 tu merupakan gesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka menuntut diat dengan cara yang baik ataupun membayar diat juga dengan cara yang baik. Orang yang menuntut cara yang baik, yang membayar pun dengan cara yang baik. Kan? Dengan cara dihampirnya kata, bayar kat kau ni 1 juta, ambil. Tak berguna punya manusia, kata lain kali dengan bunuh orang lagi. Dia bagi dia, tapi dia kata kau tak berguna punya manusia, katakan. Macam mana nak harmoni, katakan. Apabila fattiba dalam ayat itu, fattiba'un bila dibaca dengan baris depan, dia merujuk kepada wajib. Jadi bahasa Arab ni baris saja dah boleh jatuh hukuman dia kepada wajib. Sebab tu kita baca Quran ni baris kena betul kita sebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan kita Alhamdulillah pula begini. Ini kerana apa? Bacaan ini membawa erti, hendaklah mengikut dengan cara yang baik. Itu dia pergi kepada situ maksudnya. Al-Nahas berkata, nama orang Al-Nahas ini, faman ufiya lahu, maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan, maksudnya adalah frasa syarat, dan fattiba itu adalah jawab kepada syarat itu. Siapa yang dapat pengampunan,
dia dijawab pada fatiba' itu, maka dia membawa erti hendaklah juga mengikut cara yang baik. Maka samalah dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah juga ayat 229, kita belum sampai. Fa imsakum bima'ruf, sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya dengan cara yang sepatutnya. Ini bab nikah kahwin, bab rujuk. Fa imsakum bima'ruf, bila dah dirujuk kembali, rujuklah bila bercerai dalam tempoh iddah, boleh rujuk tanpa nikah sebab dalam tempoh iddah. Tapi bila dah lama bercerai tu dah bertahun-tahun, tiba-tiba nak rujuk balik, talak 1 boleh rujuk nikah baru, talak 2 boleh rujuk nikah baru, talak 3 boleh rujuk nikah baru dengan syarat dia kahwin dengan lelaki lain dan bersetubuh. Orang Melayu kita nama Cina buta, mana datang tu? Syarat dia bila dah 3 kali bercerai ni, ngulang balik. Lawa pula dah bokeh saya ni, katakan hendak dia balik. Siapa suruh kau cerai kan? Tiba-tiba hendak. Syarat dia bekas isteri kena kahwin dengan lelaki lain. Kahwin lepas tu bersetubuh, mesti zakar itu mesti masuk. Itu dah 18 SX cerita tu. Tapi gitulah. Jangan pandai-pandai dia kata kau kahwin lah. Itu pun siap kata, aku rela lah, aku rela kau kahwin. Tapi kau jangan usik. Kau usik jaga, kau tumbuk kau katakan. Tak jadi. Dia bercerai lepas tu tak sah lagi. Habis macam mana gaya imam nak tahu kalau dah 2-2, 3-3 berpakat? Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau 3-3 berpakat. Kau janji dengan Dan, kau nengok ayo dia, itu bini saya nanti tu, kau nengok ayo dia kan. Itu pakat dengan bekas isteri kan. Nanti bila cerita dengan imam, dia telah setubuhi saya kata kan. Padahal dia nengok dah kena warning kan. 3-3 kena laknat. Jangan main-main bab hukum ni kan. Kalau Allah turunkan penalti dia serta-merta, kita jagalah. Bila hukum Allah ni kita jaga. Tak tahu lagi musibah apa lepas ni. Tahu kita ni kan? Tu belum cakap soal perpaduan kerjasama ukhuwah kita, bergasak apa tu kan. Jadi sampai bila nak bergasak katakan. Jadi tuan setakat tu. Saya tengok tuan-tuan serius dah macam kuliah universiti gaya kan. Ya. Kita ada 3 perkara lagi. InsyaAllah kita sambung pada siri yang akan datang ya. Jadi kalau ada kekurangan tu saya mohon maaf lah ya. Nak mula balik enjin tak panih kata kan. Ya. Jadi segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.